Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan, akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Kawal Minda Semasa Bermain. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Kawal Minda Semasa Bermain ini terdapat pada muka surat 22 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 5.1.3 memahami dan menggunakan pelbagai kata nama mengikut konteks dengan betul. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid dapat menjelaskan dan menggunakan pelbagai kata nama mengikut konteks dengan betul mengenai kawal minda semasa bermain. Yang kedua, mencatat 6 maklumat daripada teks dialog mengenai kisah kawal minda semasa bermain dalam bentuk grafik. Baiklah murid-murid, kriteria kejayaan atau KK yang perlu murid capai dalam pembelajaran pada hari ini iaitu murid berjaya menjelaskan dan menggunakan 3 jenis kata ganti nama iaitu kata ganti nama diri, kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri tanya mengikut konteks dengan betul berdasarkan kisah kawal minda semasa bermain. Yang kedua, murid berjaya mencatat 6 ayat yang menggunakan kata ganti nama diri, kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri tanya daripada teks dialog berdasarkan kisah kawal minda semasa bermain dalam peta buih. Baiklah murid-murid, sila teliti gambar-gambar yang telah cikgu tunjukkan ini. Apakah yang kamu faham mengenainya? Ya, gambar-gambar ini menunjukkan pemain bola sepak yang tidak berpuas hati ataupun terlalu marah dengan pemain pihak lawan. Juga tidak berpuas hati terhadap tindakan pengadil dalam perlawanan tersebut. Ada juga pemain bola sepak yang agak kesedihan ataupun kecewa sewaktu perlawanan tersebut. Pernahkah kamu beremosi sewaktu bersukan? Mungkin ada murid-murid yang terlalu beremosi iaitu terlalu marah, terlalu dendam ataupun tidak berpuas hati dengan pihak lainlah, pihak lawan yang lain, juga pengadil yang mengadili perlawanan tersebut. Perkara ini boleh mengundang pergaduhan. Juga murid yang terlalu beremosi ini akan diberikan amaran sewaktu perlawanan itu disertainya. Apakah ciri-ciri ahli sukan yang profesional? Ciri-ciri ahli sukan yang profesional iaitu mestilah bermain mengikut undang-undang permainan tersebut. Maksudnya, kamu hendaklah mengikut undang-undang. Janganlah kamu bermain sesuatu permainan itu dengan sesuka hati. Perkara ini boleh menimbulkan kemarahan pihak lawan yang lain. Dan kamu juga akan dikenakan tindakan undang-undang. Seperti apabila kamu bermain bola sepak itu,
pastinya akan dikenakan kad kuning. Dan ciri-ciri ahli sukan yang profesional yang lain seperti mengikut waktu yang ditetapkan semasa latihan sukan, juga tidak bermain mengikut emosi yang melampau sehingga boleh mengundang pergaduhan. Baiklah murid-murid, mari kita mengenali dan memahami kata ganti nama diri atau singkatannya KGND. Berikut merupakan contoh-contoh kata ganti nama diri berserta kegunaannya. Untuk pengetahuan murid-murid, kata ganti nama diri ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua, dan kata ganti nama diri ketiga. Mari kita lihat kata ganti nama diri yang pertama dalam kotak yang berwarna kuning itu. Yang pertama yaitu saya, aku. Saya dan aku ini merujuk kepada bilangannya seorang. Contohnya, Cikgu Afan telah menggantikan nama dirinya Afan itu dengan saya ataupun aku. Saya ini lebih kepada situasi formal dan lebih sopan sedikit bahasanya berbanding dengan aku. Kalau aku ni, kita biasanya bercakap dengan kawan-kawan kita yang biasa itulah. Seterusnya, hamba. Hamba merujuk kepada bilangannya seorang sahaja dan digunakan untuk rakyat biasa. Kemudian beta. Beta untuk bilangannya seorang dan digunakan untuk sultan ataupun raja. Seterusnya patik. Patik digunakan untuk bilangannya seorang dan kata ganti nama diri patik ini digunakan oleh pembesar-pembesar di bawah pemerintahan sultan. Contohnya bendahara, temenggung, syah bandar dan laksamana. Untuk pengetahuan murid-murid, hamba, beta dan patik ini merupakan bahasa istana. Seterusnya kita lihat kami dan juga kita. Kami dan kita ini untuk bilangannya melebihi daripada seorang. Tadi cikgu sudah terangkan kalau seorang sahaja yang menggunakan kata ganti nama dirinya iaitu saya. Tetapi kalau ramai, kita gunakan kami ataupun kita. Contohnya lah, tadi Cikgu Afan telah menggantikan nama Afan itu dengan saya, iaitu Cikgu Afan itu seorang. Tetapi cikgu ada 2 orang kawan, ada lagi orang lain lah atau kawan cikgu. Jadi di sini cikgu gantikan nama Cikgu Afan dan juga nama cikgu yang lain tadi tu dengan kata ganti nama diri kami. Maksudnya melebihi seorang. Kemudian kita lihat kata ganti nama diri kedua iaitu kamu, engkau, anda, awak. Untuk ini ia digunakan dalam bilangannya yang seorang sahaja. Seterusnya tuan hamba. Tuan hamba merujuk kepada bilangannya seorang. Seorang ini merujuk kepada rakyat biasa yang menggunakan tuan hamba. Apabila rakyat biasa bercakap dengan rakyat biasa, maksudnya tuan hamba. Kemudian tuanku. Tuanku bermaksud di sinilah seseorang itu bercakap dengan seorang sultan. Maka kita hendaklah menggunakan kata ganti nama diri kedua iaitu tuanku. Dan kita lihat seterusnya kalian. Kalian di sini untuk menggunakan bilangannya melebihi daripada seorang ataupun melebihi daripada satu sahajalah. Untuk pengetahuan murid-murid, bagi memudahkan murid-murid memahami kata ganti nama diri kedua ini, kata ganti nama diri kedua ini merujuk pada pihak yang kedua.
Contohnya, Cikgu Afan bercakap dengan seorang murid. Seorang murid itu merupakan pihak yang kedua. Dan seorang murid ini bilangannya satu, dah namakan seorang kan? Maka cikgu akan gunakan kamu. Untuk murid yang ramai, Cikgu Afan bercakap dengan murid yang ramai, maka Cikgu Afan akan menggunakan kalian. Jadi di sini murid yang seorang tadi dan juga beberapa orang murid tadi yang ramai, ini merupakan pihak yang kedua. Kena bezakan antara kamu dan juga kalian. Kamu, engkau, anda, awak untuk bilangannya seorang. Kalau kalian untuk bilangannya yang ramai melebihi daripada seorang. Seterusnya kita lihat kata ganti nama diri ketiga, iaitu dia. Untuk pengetahuan murid-murid, kata ganti nama diri ketiga ini untuk kita mudah faham merujuk kepada pihak yang ketiga. Contoh di sini dia kan. Untuk bilangannya seorang. Cikgu bagi satu situasi, iaitu apabila Cikgu Afan bercakap dengan seorang murid bernama A. Jadi di sini A itu merujuk kepada pihak yang kedua. Dan apabila murid A itu ada kawannya yang lain, seorang kawan yang lain, dan kawan yang seorang itu merupakan pihak yang ketiga. Pandai. Sebabnya dah jadi tiga pihak. Oleh itu, cikgu akan gunakan dia. Dia itu merujuk kepada kawan kepada A tadi. Okey. Iaitu untuk pihak yang ketiga. Seterusnya mereka. Mereka untuk bilangannya melebihi daripada seorang. Contoh balik, cikgu ulang balik. Cikgu Afan ada seorang murid. Seorang murid itu namanya A. A pula ada kawannya yang ramai. Ada 2-3 orang. Faham? Jadi di sini cikgu akan gunakan mereka. Mereka ini merujuk kepada kawan yang ramai untuk A tadi tu, murid tadi A tu. Faham ya? Antara perbezaan dia dan juga mereka. Dia untuk seorang, kalau mereka untuk ramai. Untuk KJND ini pihak yang ketiga. Seterusnya baginda. Baginda ini merujuk kepada bilangannya seorang dan digunakan merujuk kepada pemimpin agung, contohnya sultan atau raja maupun nabi serta rasul. Seterusnya kita lihat nya. Nya ini merujuk kepada kepunyaan ataupun pemilikan. Pemilikan sesuatu, mungkin barang ataupun harta benda seseorang itu. Maka kita gunakan nya, itu merujuk pada kepunyaan. Contohnya kucingnya hilang semalam. Jadi di sini kucing orang lain tu telah pun hilang, kepunyaannya lah. Dan kita lihat ia. Ia di sini merujuk pada objek ataupun haiwan. Diharapkan murid-murid dapat memahami ketiga-tiga kategori kata ganti nama diri ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, marilah kita mempelajari kata ganti nama tunjuk pula. Kata ganti nama tunjuk terdiri daripada 3 bahagian. Untuk pengetahuan murid-murid, kata ganti nama tunjuk ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu kepada orang lain. Maksudnya apabila kita hendak menunjukkan sesuatu, mungkin kita nak tunjukkan objek ataupun barang ataupun apa-apa sahaja kepada orang lain, kita gunakan kata ganti nama tunjuk. Kita lihat bahagian yang pertama merujuk kepada jaraknya dekat ataupun hampir. Contoh ayat, ini bola saya. Ini merujuk kepada kata ganti nama tunjuk yang paling dekat ataupun dekatlah. B
bola saya ada di sini. Sini merujuk kata ganti nama tunjuk untuk jaraknya yang dekat ataupun hampir dengan orang yang menunjukkan tu. Kita lihat yang kedua, tidak terlalu dekat ataupun jauh. Kita lihat contoh ayat. Di situ bola saya. Situ merujuk kepada kata ganti nama tunjuk yang tidak terlalu dekat ataupun jauh. Maksudnya tengah-tengah lah. Yang dekat tadi kita gunakan ini ataupun sini. Kalau di tengah-tengah ataupun jauh sedikit, taklah terlalu jauh, itu kita boleh gunakan situ. Kita lihat bagi kategori yang ketiga, iaitu jarak yang jauh ataupun terlalu jauh. Kita lihat contoh ayatnya. Itu bola saya. Seseorang itu menunjukkan bolanya terlalu jauh. Dan yang kedua, di situ bola saya. Seseorang itu menunjukkan bolanya berada di situ. Maksudnya jauh lah bola tu dengan orang yang menunjukkan. Diharapkan murid-murid dapat memahami perbezaan antara kata ganti nama tunjuk ini dengan sebaiknya, iaitu bagi kategori dekat ataupun hampir, juga tidak terlalu dekat ataupun jauh, serta jauh ataupun paling jauh. Baiklah murid-murid, mari kita mempelajari kata ganti nama diri tanya. Kata ganti nama diri tanya ialah perkataan yang merujuk benda atau orang dalam bentuk ayat tanya. Kita lihat contoh-contoh kata ganti nama diri tanya. Untuk pengetahuan murid, kata ganti nama diri tanya ini sama dengan kata tanya. Lihat yang pertama, iaitu siapa. Pemuda itu siapa? Siapa di sini cikgu letakkan di hujung ayat tanya. Kebiasaannya siapa itu diletakkan di awal ayat tanya. Apabila murid hendak meletakkan kata ganti nama diri tanya itu di hadapan ayat, mestilah disertai dengan partikel kah. Jadinya di sini cikgu gugurkan partikel kah. Maksudnya cikgu tak letak kah. Jadi cikgu letakkan kata ganti nama diri tanya itu di akhir ayat tanya. Pastikan tanda tanya ditulis di hujung ayat tanya. Kita lihat contoh yang kedua. Bila. Contoh ayat, bilakah pertandingan itu diadakan? Di sini cikgu letakkan bila itu di hadapan ayat tanya. Apabila bila itu diletakkan di hadapan ayat tanya, maka murid perlu meletakkan partikel kah. Yang ketiga, mana? Contoh ayat, kejadian itu berlaku di mana? Cikgu letakkan mana itu di hujung ayat tanya, maka partikel kah itu tidak perlu ditulis. Yang keempat, mengapa? Contoh ayat, mengapakah kamu menangis? Dalam ayat ini cikgu letakkan mengapa itu di hadapan ayat tanya, maka partikel kah itu perlu ditulis. Seterusnya, apa? Contoh ayat, filem itu mengisahkan apa? Jadi di sini apa cikgu letakkan di hujung ayat, maka tidak perlu ditulis partikel kah. Seterusnya, bagaimana? Contoh ayat, cara-cara membuat kuih itu bagaimana?
Samalah juga tadi, cikgu tidak meletakkan partikel kah bersamaan dengan kata tanya itu. Sebabnya, bagaimana itu cikgu letakkan di hujung ayat tanya. Dan akhir sekali, berapa? Kamu datang ke sini pukul berapa? Berapa ini cikgu tidak letakkan partikel kah kerana cikgu letakkan di hujung ayat tanya. Diharapkan murid-murid dapat memahami penggunaan kata ganti nama diri tanya ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita melakukan aktiviti kedua pula. Sebelum murid mengujarkan dialog ini, sesuaikan kata ganti nama dalam dialog di sebelah ini. Maksudnya, kita akan mengujarkan dialog berdasarkan kisah kawal minda semasa bermain. Sebelum itu, murid perlu menyesuaikan kata ganti nama yang terdapat dalam awan yang berwarna kuning itu untuk disesuaikan dalam ayat-ayat dialog kisah ini. Tahniah kepada murid yang berjaya menyesuaikan kata ganti nama dalam ayat. Sekarang, ujarkan dialog mengenai kisah kawal minda semasa bermain ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Oleh itu, diharapkan murid-murid dapat mengujarkan dialog kisah kawal minda semasa bermain ini bersama-sama dengan cikgu. Separuh masa balas 3 gol. Aduhai, malangnya nasib aku. Mengapakah kamu bermuram di sini? Saya kecewa akan prestasi saya. Usahlah kamu berputus asa. Saya mahu melihat kehebatan kamu. Diharapkan murid-murid dapat memahami penggunaan kata ganti nama yang sesuai dalam dialog kisah kawal minda semasa bermain. Sebelum murid mengujarkan dialog ini, sesuaikan kata ganti nama dalam dialog di sebelah ini. Maksudnya, murid perlu menyesuaikan kata ganti nama yang terdapat dalam awan yang berwarna kuning itu untuk disesuaikan dalam dialog kisah ini. Tahniah kepada murid yang berjaya menyesuaikan kata ganti nama dalam ayat. Ujarkan dialog ini bersama-sama dengan cikgu. Mari kita ke sana. Mereka menunggu kamu di situ. Yang sedang memberikan motivasi itu siapa? Kalian mesti bermain seperti biasa. Kawal minda dengan baiknya. Mengapakah sebabnya kita perlu mengawal minda semasa bermain? Cuba murid fikir. Mengapakah kita perlu mengawal emosi dan juga minda semasa bermain? Ya, tepat sekali. Apabila kita mengawal minda serta emosi sewaktu bermain, pastinya pertelingkahan ataupun pergaduhan dapat dielakkan. Jadi jawapannya, kita perlu mengawal minda semasa bermain kerana kita dapat mengelakkan pergaduhan bersama pemain pihak lawan. Juga kita akan
menjadi pemain bola sepak yang profesional. Baiklah murid-murid, tiba masanya untuk murid-murid melakukan aktiviti ketiga, iaitu tulis semula 2 ayat berdasarkan dialog kisah kawal minda semasa bermain tadi yang menggunakan jenis kata ganti nama dalam bentuk peta buih. Maksudnya di sini cikgu sudah sediakan peta buih. Dalam peta buih ini terdapat kata ganti nama diri, kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri tanya. Oleh itu, murid perlu menulis semula ayat yang terdapat dalam dialog kisah tadi itulah, iaitu kisah kawal minda semasa bermain, untuk ditulis ke dalam peta buih ini mengikut kategorinya lah. Dan diharapkan juga apabila murid menulis ayat yang menggunakan kata ganti nama ini, murid perlu gariskan. Gariskan kata ganti nama yang digunakan dalam ayat itu supaya kamu faham penggunaan kata ganti nama ini dalam ayat mengikut kategorinya. Sebab hari ini kamu dah pun mempelajari jenis-jenis kata ganti nama. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.